Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama cikgu lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu bersama tahun 3 Intelek. Pada hari ini kita akan memasuki unit yang baharu iaitu unit 12 di bawah tajuk Kerjasama Asas Kesejahteraan. Baiklah, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama menggariskan dan menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kata silaan dan kata larangan yang terdapat dalam teks bersatu memberi sokongan dalam bentuk peta buih berganda. Yang kedua, murid dapat memberikan sekurang-kurangnya dua respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan dengan betul. Baiklah, sebelum itu, mari kita ingat semula apa itu kata silaan dan kata larangan. Murid-murid pernah mempelajari kata silaan dan kata larangan semasa berada di tahun 2. Baiklah, kata silaan dan ayat larangan merupakan sebahagian daripada ayat perintah. Untuk pengetahuan murid, di bawah ayat perintah terdapat 4 jenis ayat iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan dan ayat larangan. Pada hari ini, kita akan mempelajari bagaimana hendak memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Baiklah, ayat silaan merupakan ayat yang digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Kata silaan ini digunakan pada awal ayat dan boleh ditambah partikel lah untuk melembutkan konteks ayat tersebut. Contoh kata silaan adalah seperti jemput, mari dan sila. Seterusnya, kita pergi kepada contoh ayat. Yang pertama, jemput makan encik. Kedua, silakan duduk. Yang ketiga, mari masuk ke dalam rumah saya. Di dalam ayat-ayat ini, kata silaan yang digunakan ialah jemput, sila dan mari. Seterusnya, kita pergi pula kepada contoh ayat yang menggunakan partikel lah. Partikel lah digunakan untuk melembutkan konteks ayat. Pertama, jemputlah hadir ke majlis persaraan ibu saya. Silalah masuk ke dalam rumah. Ketiga, marilah kita amalkan gaya hidup sihat. Ayat larangan pula apa? Ayat larangan digunakan untuk melarang atau menegah seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, seperti jangan dan usah. Kata larangan juga turut digunakan pada permulaan ayat dan boleh ditambah partikel lah untuk melembutkan konteks ayat tersebut. Contohnya seperti usah dan jangan. Contoh ayat yang pertama, jangan membazir makanan. Kedua, usah malu untuk bertanya. Ketiga, janganlah makan di sini. Keempat, usahlah kamu bimbang akan kesihatan saya. Baiklah, pada hari ini, kita akan mempelajari bagaimana hendak memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Cikgu ingin murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 75. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Jemput duduk Encik Azhar. Semua tetamu telah sampai. Terima kasih Encik Faisal. Encik Azhar, saya berharap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Usah risau Encik Faisal, kami sentiasa bersedia untuk membantu. Terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Murid-murid, sila duduk mengikut label maknama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Maaf cikgu, label nama tempat kosong. Murid, mungkin label nama kamu tertinggal. Nanti cikgu semak. Kamu, Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Seterusnya, tempat kosong. Murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Baiklah, untuk aktiviti ini, cikgu ingin kamu gariskan kata silaan dan kata larangan yang dikenal pasti di dalam dialog. Kemudian, bina peta buih berganda untuk mengasingkan kata silaan dan kata larangan yang telah dikenal pasti. Mari kita lihat yang pertama. Di dalam teks ini, mari kita kenal pasti di manakah kata silaan dan kata larangan yang terdapat. Baiklah, jika murid-murid lihat pada ayat yang dicetak berwarna hijau, terdapat kata silaan di dalamnya.
Kata silaan yang pertama ialah jemput. Seterusnya, kita pergi pula kepada ayat yang dicetak berwarna merah. Dalam ayat yang dicetak berwarna merah ini, terdapat kata larangan iaitu usah. Jadi, di dalam teks ini kita mempunyai satu kata silaan dan satu kata larangan. Seterusnya, di dalam dialog ini pula, terdapat kata silaan dan kata larangan. Jika murid perhatikan, di dalam dialog ini juga, ayat yang dicetak berwarna hijau mempunyai kata silaan, iaitu sila. Manakala bagi yang bercetak berwarna merah pula, terdapat kata larangan. Kata larangannya ialah jangan. Seterusnya, terdapat juga kata larangan usah. Jadi, cikgu ingin murid-murid isikan ke dalam peta buih berganda ini. Kita lihat semula kata silaan yang terdapat ialah sila dan jemput. Manakala kata larangan yang terdapat di dalam teks ialah jangan dan usah. Syabas murid-murid. Setelah murid-murid isikan peta buih berganda ini, kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya. Baiklah, dalam aktiviti ini, cikgu ingin murid dengar, faham dan berikan respon kepada cikgu. Baiklah, mari kita isikan tempat kosong ini dengan jawapan yang betul. Kita pergi kepada dialog yang pertama. Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Murid ini memberitahu, maaf cikgu, label nama saya tiada. Jadi, guru pun memberikan respon. Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu, Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Jadi, apakah yang akan murid respon? Ya, betul. Murid akan respon, baik cikgu. Seterusnya, murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Apakah yang akan kamu respon di sini, murid-murid? Ya, antaranya ialah baiklah, cikgu. Syabas, murid-murid. Kita pergi ke aktiviti yang kedua pula. Kali ini, cikgu ingin murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada halaman 85 dan 86. Baiklah, mari kita baca teks ini bersama-sama. Rondaan malam. Penduduk Taman Sentosa akan mengadakan rondaan malam untuk mengawal keselamatan rumah mereka. Semua kaum di Taman Sentosa akan terlibat. Encik Taufik telah menerima jadual tugasan rondaan malam. Kita lihat dialog ini. Imran, pada malam ini, ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Ravi akan membuat rondaan. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Baiklah, kita lihat responnya di sini. Tempat kosong, ayah, jangan risau. Saya akan mengingatkan ibu. Jika murid-murid lihat, ayah di sini ditulis dalam huruf besar. Jadi, ayat yang murid perlu isi perlulah merupakan satu ayat yang lengkap. Contohnya, baiklah ayah. Seterusnya kita lihat pada dialog yang kedua. Tempat kosong. Imran memberitahu ayahnya apa? Ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan. Jadi, apakah contoh yang boleh diberikan oleh ayahnya? Ya, boleh. Terima kasih Imran kerana telah membantu ayah. Kenapa ayah Imran memberitahu sebegitu? Kerana Imran telah berjanji kepada bapanya
untuk mengingatkan ibunya mengunci pintu rumah semasa ketiadaan ayahnya nanti. Kemudian Imran pun menjawab, "Ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti." Kemudian, apakah yang boleh kita jawab? Ya, betul. Baiklah Imran, kamu usah risau. Pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah, apa yang Imran boleh jawab? Antaranya seperti, "Oh, baiklah Imran, berharap agar rondaan malam ini berjalan lancar." Cikgu ulang, "Oh, baiklah. Imran berharap agar rondaan malam ini berjalan dengan lancar." Tahniah murid-murid kerana telah berjaya menyiapkan dan memberikan respon terhadap aktiviti 2 ini. Baiklah, untuk latihan pengukuhan pula, cikgu ingin murid-murid lengkapkan latihan di sebelah dengan memberikan respon yang sewajarnya berdasarkan konteks ayat yang dibina. Baiklah, kita lihat teks ini. Teks ini bertajuk Makanan Sarawak. Puan Herlina dibantu oleh Puan Siti dan Puan Lalita menyiapkan makanan Sarawak untuk Pesta Budaya Sarawak. Kita lihat gambar-gambar yang diberikan. Berikut merupakan gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Seterusnya kita bacakan dahulu dialog-dialognya. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Puan Lalita pun menjawab. Kemudian Puan Herlina memberitahu Puan Lalita, "Jangan terkena tangan, makanan ini masih panas." Puan Lalita pun memberikan respon. Seterusnya, Puan Siti memberitahu, "Puan Herlina, sila rasa umai ini. Adakah sudah cukup rasa masinnya?" Puan Herlina pun menjawab soalan Puan Siti. Kemudian, "Saya yakin Puan Siti pandai memasaknya. Usah bimbang Puan Siti." Puan Siti pun menjawab pujian Puan Herlina sebentar tadi. Seterusnya, Puan Lalita memberitahu, "Saya rasa bertuah dapat belajar masakan tradisional Sarawak ini." Betul, Puan Lalita. Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Kita dapat belajar budaya dan menikmati makanan kaum lain. Baiklah, mari kita mulakan latihan pengukuhan kita. Cikgu ingin murid-murid berikan respon yang sewajarnya terhadap ayat yang diberikan. Kita mulakan. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Agak-agak, apakah respon yang boleh diberikan ya murid-murid? Ya, apabila seseorang memberikan kita sesuatu perintah yang berupa silaan, kita boleh menjawab dengan cara, "Baiklah Puan Herlina. Seterusnya, jangan terkena tangan. Makanan ini masih panas." Puan Herlina memberikan peringatan kepada Puan Lalita. Dalam arti kata lain, Puan Herlina risau akan keselamatan Puan Lalita semasa mengendalikan makanan yang masih panas. Jadi, sekiranya seseorang membantu kita, apa yang perlu kita lakukan? Dan apa yang perlu kita ucapkan? Ya, kita boleh ucapkan terima kasih. Contohnya, "Terima kasih Puan Herlina kerana mengingatkan saya." Puan Siti pun terus memberitahu, "Puan Herlina, sila rasa umai ini. Adakah sudah cukup rasa masinnya?" Jadi, apa yang boleh kita jawab murid-murid? Contohnya, "Baiklah Puan Siti, saya rasa sudah cukup masinnya." "Saya yakin Puan Siti pandai memasaknya." "Usah bimbang Puan Siti." Baiklah, jika seseorang memuji kita, apakah yang perlu kita lakukan murid-murid? Ya betul, kita perlu berterima kasih. Jadi antara jawapannya ialah, "Terima kasih atas pujiannya, Puan Herlina." Noktah. Saya rasa bertuah dapat belajar masakan tradisional Sarawak ini. Betul Puan Lalita, Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Kita dapat belajar budaya dan menikmati makanan kaum lain. Baiklah, kita telah tamat latihan pengukuhan sebentar tadi. Untuk kerja rumah kamu, cikgu ingin kamu laksanakan
latihan pengayaan dan latihan pemulihan yang telah cikgu berikan di dalam kumpulan WhatsApp kita. Sila tangkap layar dan hantar kepada cikgu untuk semakkan. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya melengkapkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi pada hari ini, kita telah mempelajari cara untuk memberikan respon dengan baik apabila diajukan ayat silaan dan ayat larangan. Jadi cikgu harap selepas ini murid-murid dapat menggunakan teknik ini dalam kehidupan seharian. Cikgu ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah sudi untuk hadir ke kelas pada hari ini. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.